Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai karya-karya ilmuwan Islam menjadi rujukan dunia. Pendahuluan si Al-Quran telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana baginda sendiri adalah pentafsir ayat Al-Quran yang diturunkan bagi tujuan penerangan dan pemahaman isi ayat Al-Quran di kalangan para sahabat dan umat Islam pada ketika itu. Baginda sendiri telah mengariskan metod-metod tafsir Al-Quran yang betul dengan menggunakan sumber-sumber matur generasi seterusnya, menjadikan ia disiplin ilmu dan menghindari berlakunya penyelewengan terhadap ayat Al-Quran dan makna sebenar. Kemunculan ulama-ulama Islam dalam Melayu membuktikan keberkesanan terhadap penyampaian ilmu oleh para mubalik Islam yang pada ketika itu adalah berbentuk lisan sahaja. Kebudayaan ilmu yang diterapkan ke dalam jiwa mereka menjadi pemancing semangat mereka menimba ilmu ke Timur Tengah bagi mendalami pelbagai bidang keilmuan seperti fiqh, tauhid, tasawuf, hadis dan tafsir, yang seterusnya disampaikan dan disebarkan melalui hasil-hasil karya bahasa Melayu Jawi yang amat bernilai bagi mengurangkan tahap kejahilan di kalangan masyarakat setempat. Ilmuwan sebagai manusia yang diberi kemampuan merenung dan menggunakan fikiran untuk bernalar, kemampuan berfikir nalar itu pula yang membuat kita sebagai manusia yang menemukan pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia di sekitar kita. Tokoh pertama, Abu Rayhan Al-Biruni. Nama sebenar beliau adalah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad bin Al-Biruni. Beliau dilahirkan di sebuah perkampungan bernama Khat pada 15 September 973 Masihi dan meninggal dunia pada 13 Disember 1048 Masihi. Beliau dikenal sebagai Al-Biruni yang bermaksud asing. Ini kerana pada tempat kelahirannya yang ketika itu yang dihaskan untuk pemukiman bagi orang asing. Antara karya Biruni yang menjadi rujukan di dunia sehingga sekarang ialah karya Rasail Al-Biruni, sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Pada 1031 Masihi, Al-Biruni merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang berjudul Kitab Al-Qanun Al-Mashhudi. Karya Al-Biruni ini membuat secara komprehensif dan terperinci. Penemuan Al-Biruni dalam bidang astronomi adalah astrolog, salah satu instrumen untuk mengetahui posisi sebuah planet. Dengan menggunakan astrolog, posisi terdekat dan terjauh sesebuah planet dan bintang-bintang dapat ditentukan. Al-Biruni juga diakui sebagai astronomi yang mengatakan bahawa bumi berputar pada paksinya. Bumi juga memiliki graviti atau daya tarik. Biruni diakui sebagai seorang yang berhasil melakukan observasi astronomi dengan tingkat ketepatan dan ketelitian yang luar biasa. Karya Al-Batani dalam bidang ini berjudul mengenai sains bintang. Karya ini di barat diterjemahkan dengan judul Discitia Stellarum. Manakala untuk matematik, Al-Biruni menyelesaikan bukunya yang amat berharga tentang ilmu perbintangan, matematik dan geografi, Al-Qanun fil Ulumi Al-Hatti wal Nujumi. Dalam buku ini, Al-Biruni membuktikan bahawa bumi bulat, planet dan bintang bulat, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak kemudian berputar mengelilingi matahari dan bulan berdasarkan garis paksi mengelilingi bumi. Dia menemukan gerakan gerak bumi yang berputar cendong dan gerakan peredaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Ia mengemukakan kekuatan gravitasi bumi yang merupakan satu bahawa bumi berputar pada paksinya. Okey, sekian, terima kasih. Karya yang kedua adalah karya Kitab Muqaddimah.
Kitab ini diasaskan oleh Ibnu Khaldun, iaitu sejarawan yang terulung di dunia. Kitab ini membincangkan tentang hal-hal sosiologi dan bidang-bidang yang lain. Ibnu Khaldun atau lebih dikenali sebagai Abdurrahman bin Muhammad dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan 1332 Masihi. Jika kita bercakap tentang Ibnu Khaldun, sudah pasti kita tidak lepas daripada mengetahui sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh beliau. Sumbangan-sumbangan dalam bidang sosiologi, falsafah, negarawan dan kesusasteraan. Akan tetapi, kali ini kita akan melihat sumbangan beliau terhadap satu bidang ini, iaitu falsafah sejarah, yang mendefinisikan bahawa sejarah adalah sebuah catatan atau maklumat tentang perubahan sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setiakawan dan pemberontakan yang sehingga mengakibatkan terbentuknya kerajaan, negara dan rakyat. Secara ringkas dari definisi tersebut, kita boleh mengetahui bahawa masyarakat dan sejarah adalah satu perkara yang mempunyai kesamaan dan realiti yang berhubung kait antara satu sama lain. Ibnu Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip bagi sejarah, iaitu jika para sejarawan ingin mengkaji tentang kejatuhan sesebuah kerajaan, mereka seharusnya mengambil kira apa sebab kerajaan itu jatuh dan akibat selepas kerajaan itu jatuh. Menurut beliau, manusia sendiri yang akan menentukan sejarah mereka, kecuali mereka melanggar hukum Allah yang tersurat dalam wahyu dan tersirat pada hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menggariskan 4 perkara yang harus diambil berat oleh para sejarawan dalam meneliti sesebuah laporan. Yang pertama, membandingkan peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan musabab. Yang kedua, menjadikan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku atau lepas sebagai iktibar atas peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Yang ketiga, mengambil kira iklim dan alam sekitar untuk melihat apa yang berlaku. Yang terakhir, mengambil kira ekonomi dan budaya atas peristiwa yang sedang berlaku. Ini adalah prinsip-prinsip yang telah ditekankan oleh Ibnu Khaldun untuk sejarawan-sejarawan yang sedia ada. Sebagai kesimpulan, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan yang terkemuka di dunia dan disegani oleh sejarawan atau ahli falsafah dari negara Islam dan Barat. Sebenarnya, terdapat banyak lagi sumbangan yang diberikan oleh beliau. Akan tetapi, saya tidak dapat menceritakan di sini kerana ianya terlalu banyak. Mungkin tidak akan habis pada video kali ini. Sebelum pergi ke tokoh seterusnya, saya ingin menggariskan bahawa buku yang ditulis oleh beliau iaitu Muqaddimah adalah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada masyarakat dan ketamadunan. Karya Al-Kanufi Al-Tib. Karya ini merupakan buku ensiklopedia oleh ahli sains, doktor dan cendekiawan Islam yang terkenal di seluruh dunia, iaitu Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di Barat. Nama sebenar beliau adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Pada usia 16 tahun, beliau telah menguasai ilmu perubatan dan telah menjadi doktor, pakar perubatan dan penasihat agung. Karya Al-Kanufi Al-Tib ini juga dikenali sebagai The Canon of Medicine ataupun dikenali sebagai Kanon Perubatan. Karya ini terbahagi kepada 5 jilid besar dan 14 jilid keseluruhan. Tetapi pada kali ini, saya akan menceritakan tentang jilid 1, iaitu perkara-perkara asas dan umum. Terdapat 4 bahagian yang terkandung di dalam jilid 1. Bahagian pertama menceritakan tentang definisi perubatan dan topik di dalamnya. Bahagian kedua menceritakan tentang penyakit, asbabnya dan petanda-petanda umum. Bahagian ketiga menceritakan tentang kesihatan, sakit dan kematian. Bahagian terakhir, bahagian keempat, iaitu menceritakan tentang aspek-aspek dalam rawatan untuk penyakit yang umum.
Seterusnya, saya akan menceritakan tentang bukti-bukti yang menunjukkan karya Al-Kanufi Al-Tib ini menjadi rujukan dunia. Yang pertama, dari segi rujukan doktor dan perubatan. Doktor membuat rujukan daripada buku ini dengan mengenal pasti akan sifat penyakit menular seperti tuberkulosis, penyebaran penyakit melalui air dan tanah, dan interaksi antara ilmu perubatan dan psikologi. Selain itu, Ibn Sina juga menjelaskan secara terperinci mengenai penyelidikan anatomi. Yang kedua ialah penambahan dan peningkatan dari segi bilangan, cetakan dan terbitan yang dikeluarkan. Ini dapat dikukuhkan apabila buku versi terjemahan Latin telah diterbitkan sebanyak 16 kali pada tahun 1470 hingga 1500 tahun yang lalu. Seterusnya, karya Al-Kanufi Al-Tib ini jelas menjadi rujukan dunia apabila terdapat negara-negara yang mengiktiraf buku tersebut. Sebagai contoh, negara Eropah dan China mengiktiraf dan mempercayai buku tersebut untuk rujukan mereka. Selain itu, untuk membuktikan bahawa karya Ibn Sina ini menjadi rujukan dunia adalah apabila terdapat universiti-universiti yang pakai buku tersebut. Sebagai contoh, Universiti Bologna merupakan universiti yang pertama yang mengiktiraf karya tersebut untuk dijadikan rujukan rasmi mereka pada kurun ke-13. Terdapat juga universiti-universiti yang terkenal seperti Oxford University, University of Paris yang pakai buku tersebut untuk dijadikan rujukan utama para pelajar dalam jurusan perubatan. Kesimpulannya, karya Al-Kanufi Al-Tib oleh Ibn Sina memberi impak yang besar kepada perubatan dunia sehingga kini masih ramai yang menggunakan karya tersebut untuk rujukan mereka. Jelaslah bahawa karya tersohor ini merupakan rujukan dunia sehingga kini. Kesimpulan untuk keseluruhan tugasan ini ialah ketiga-tiga karya oleh para ilmuwan Islam telah membuktikan bahawa karya-karya mereka menjadi rujukan dunia. Setiap daripada karya-karya tersebut telah memberi impak yang besar dalam aspek-aspek tertentu. Oleh itu, kita hendaklah menjadikan mereka sebagai contoh untuk kita berjaya. Akhir sekali, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk membuat lebih banyak rujukan demi kebaikan kita. Ini kerana seperti hadis daripada riwayat Muslim, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Sekian daripada kami. Terima kasih.